Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita sampailah pada hari ini tanggal 17 Ramadan tahun 1441 Hijrah, bersamaan dengan tanggalnya kita berada pada hari ini 9 hari bulan, iaitu bulan Mei tahun 2020. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, maaf, tanggal 10 hari bulan Mei 2020. Ya para jemaah sekalian, semua apa khabar? Syukurlah kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman, dibukakan pintu ma'rifat, diterima semua puasa kita, diampunkan semua dosa-dosa kita, dan dijadikan kita daripada golongan yang dilepaskan dari neraka. Demikian juga semua ibu ayah kita, datuk nenek kita, keluarga kita semua selamat dunia, selamat akhirat, dan selamat daripada penyakit COVID-19, dan jauh daripada sekalian azab-azab dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, syukurlah kepada Allah di mana kita telah diberikan kesempatan dapat puasa sampai hari yang ke-17 Ramadan. Hari ke-17 Ramadan ini merupakan hari yang bersejarah. Seperti mana yang telah kita sebutkan semalam, 17 Ramadan ialah berlakunya peristiwa peperangan Badar. Peperangan Badar ialah peperangan yang pertama yang berlaku antara umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Peperangan itu berlakunya di tempatnya dinamakan Badar. Badar itu satu pekan antara Mekah dengan Madinah. Kira-kira 150 km selatan Madinah dan lebih kurang dalam kita katakan 270 km daripada utara Mekah. Dan Badar ini terletak di persisiran Laut Merah. Taklah sangat dekat tapi taklah sangat jauh. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam sejarah Islam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin daripada Mekah berhijrah ke kota Madinah Munawwarah, maka mereka mendapati bahawa harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang muhajirin telah dirampas oleh orang-orang kafir Mekah. Rumah mereka, harta mereka, apa saja yang ditinggalkan di Mekah itu sudah dirampas oleh orang-orang kafir Mekah. Maka dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar bahawa kafilah perniagaan orang Quraisy yang akan pulang daripada negeri Syam balik ke kota Mekah, sebab orang Quraisy ni memang ahli meniaga. Mereka ini kalau musim panas mereka pergi ke utara yang negeri Syam. Syam tu mana Palestin, Jordan, Lebanon, Syria, itu negeri Syam. Dan kalau musim sejuk mereka akan pergi ke selatan. Selatan tu negeri Yaman. Itulah yang Allah Ta'ala sebutkan rihlata syita'i was-saif dalam surah li'ilafi Quraisyin. Jadi apabila baginda mendengar orang-orang kafir Quraisy, rombongan mereka, iaitu rombongan perniagaan mereka, sudah nak pulang daripada Syam nak balik ke Mekah, mereka pasti akan melalui Badar. Sebab itulah perjalanan mereka. Kerana Badar itu tepatnya tanahnya tu rata dan kemudian senang dan mudah untuk berjalan. Dan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercadang untuk membawa para sahabat-sahabat untuk supaya kita pergi dan bertemu dengan kafilah perniagaan orang kafir Quraisy untuk mengambil apa yang telah mereka ambil daripada orang Islam di Mekah. Jadi bukanlah Nabi itu maaf kata penyamun, tidak, tapi mengambil kembali apa yang telah disamun, yang telah dicuri, yang telah pun dirampas oleh orang kafir Mekah kepada orang harta orang-orang muhajirin. Orang muhajirin ialah orang yang berhijrah pada Mekah ke Madinah. Maka telah terkumpullah lebih kurang 313 umat Islam yang sanggup untuk pergi bersama-sama Nabi. Bukan nak pergi perang, hanya nak pergi bertemu dengan kafilah perniagaan dan merampasnya. Tetapi mereka pun tak buat persediaan untuk perang. Hanya beberapa ekor kuda dan unta, dan juga dengan beberapa bilah pedang dan panah. Dan selebihnya hanya dengan lembing ataupun dengan kita katakan apa-apa yang ada dalam tangan mereka. Itulah dia tuan-tuan peperangan Badar. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Badar, lebih kurang 3-4 hari perjalanan,
Maka orang-orang yang di mana ahli perniagaan ini yang datang daripada Syam ni, orang Quraisy, mereka telah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menantikan mereka di Badar. Maka mereka pun menghantar utusan dengan cepat, dengan laju, beritahu pada orang kafir Mekah di Mekah Al-Mukarramah, yang mana perniagaan mereka, hasil perniagaan mereka akan nanti menjadi korban dengan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersiap sedia di Badar. Jadi apa dibuat? Maka orang kafir Quraisy pun membuatkan persediaan. Mereka pun mengumpulkan bala tentera. Dan mereka dapat kumpulkan 1,000 orang. Dengan cukup lengkap dengan untanya, dengan kudanya, dan juga dengan senjata-senjata yang cukup untuk melakukan peperangan. Mereka pun berangkat daripada Mekah dan bertemulah di Badar. Jadi apabila Nabi SAW mendapat berita orang-orang kafir Mekah sudah pun mula datang ke Badar, Nabi SAW pun bertanyalah kepada para sahabat-sahabat, bagaimana? Nak kita terus di sini untuk menghadapi peperangan ataupun kita patah balik ke Madinah Munawwarah? Maka begitulah orang-orang Muhajirin kata, kita akan bersama dengan Nabi. Kau naik bukit, kami naik bukit. Kau turun lembah, kami turun lembah. Kami tidak akan tinggalkan kau, kami akan bersamamu. Kemudian Nabi SAW pun melihat kepada orang-orang Ansar. Orang Ansar ialah orang-orang Ahlul Madinah. Orang Ahlul Madinah pun terasa, apakah Rasulullah nak dengar jawapan daripada kami? Sebab orang-orang Madinah telah beri janji bahawa kalau Nabi hijrah ke kota Madinah, bahawa orang Madinah atau orang Ansar akan memelihara Nabi SAW dari sekalian ancaman. Tapi di Madinah, sekarang ni di luar Madinah. Jadi bangunlah seorang pemuka daripada golongan Ansar. Dia berkata, ya Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti mana kaum Bani Israel berkata pada Nabi Musa AS. Apa kaum Bani Israel kata pada Nabi Musa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna nahnu hahuna qaidun. Pergilah engkau ya Musa dengan Tuhanmu pergi perang. Kami di sini duduk, kami tidak mau pergi sama. Itu kata-kata kaum Bani Israel pada Nabi Musa AS bila Nabi Musa ajak mereka berhadapan dengan musuh. Tetapi kami berkata pada engkau ya Muhammad, kami akan berserta dengan engkau. Kalau engkau naik bukit, kami akan naik bukit. Kalau engkau turun ke lembah, kami akan turun ke lembah. Kalau engkau menyeberang lautan, kami akan menyeberang lautan bersama-samamu. Maka begitulah semangatnya orang-orang Ansar memberi jawapan kepada Nabi SAW. Maka mereka pun bersiap sedialah untuk menghadapi musuh yang datang daripada Mekah. Maka dengan itu Rasulullah SAW pun bersebakan siap ke kemahnya dan kemudian letakkan, iaitu perigi ataupun perigi itu memang ada satu perigi air di Badar. Maka Nabi SAW meletakkan bala tenteranya di belakang perigi. Maka salah seorang daripada sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah ini wahyu ataupun daripada fikiranmu? Nabi mengatakan, ini daripada fikiranku. Maka dia bercadang, ya Rasulullah, aku cadang supaya kita bala tentera Islam di hadapan perigi, supaya perigi itu jadi hak milik kita. Jadi bila orang kafir Mekah mereka datang, mereka tak dapat air dan mereka akan kehausan. Jadi cadangan itu diterima. Maka ini juga salah satu petunjuk kepada kita, walaupun Nabi SAW seorang Nabi Allah pun terima juga cadangan daripada orang lain, kalau cadangan itu baik dan sesuai. Jadi begitulah kita pun di dalam kita punya kehidupan. Kadang-kadang kita ada orang yang memberi cadangan, dan mungkin cadangan tu adalah datang daripada orang yang rendah daripada kita, ataupun kurang ilmu daripada kita, atau orang biasa-biasa saja, ataupun datang daripada isteri kita. Maka jangan kita pandang rendah. Kalaulah sekiranya pandangan dia itu baik, maka boleh kita terima dan kita pakai. Itu sebagai contoh baginda Nabi SAW, sifat tawaduknya kepada apa yang berlaku dalam masa peperangan Badar itu. Maka pada malam itu umat Islam mereka pun berehat, ada yang berjaga, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan pada malam tersebut. Turunkan hujan, jadi semua para sahabat-sahabat berkemah dan mereka pun terlena tidur, padahal besok nak perang. Tidur mereka. Itulah dia dari rahmat Allah SWT. Kerana Allah SWT nak hilangkan rasa takutnya mereka, supaya mereka rehat,
mereka tidur dan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi musuh pada esok hari. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sepanjang malam terus bersembahyang dan terus berdoa minta kepada Allah, ya Allah, kalaulah sekiranya umat yang ada pada hari ini dihabiskan, dibinasakan, tidak akan ada lagi sesiapa yang akan menyembah padamu di atas muka bumi ini. Begitulah Nabi merayu-rayu bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah dia Allah Subhanahu wa taala memberitakan berita gembira pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Allah Subhanahu wa taala akan membantu baginda Nabi dengan tentera Islamnya, dengan para malaikat-malaikat. Pada awalnya diturunkan 1,000 malaikat, kemudian lepas itu lagi 1,000 malaikat, kemudian lagi 3,000 malaikat, Masya Allah. Dan siapa ni Chief General dia? Chief General dia ialah Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi apabila mula peperangan, sebelum nak bertempur antara dua pasukan ini, maka menjadi kebiasaan pada zaman dahulu, ketua-ketua ni akan berlawan antara satu sama lain dulu. Maka orang-orang kafir Mekah, mereka meminta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan panglima-panglima dia untuk kita nak berlawan antara panglima Mekah dengan panglima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maaf. Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan seorang lagi sahabat. Dan demikian juga iaitu daripada orang Mekah 3 orang. Maka dalam perlawanan 3 orang lawan 3 ini, maka alhamdulillah kemenangan kepada orang Islam. 3 orang kafir tewas. Maka mulalah berlaku peperangan. Ini saja sudah membangkitkan kuat semangatnya orang Islam dan melemahkan semangatnya orang-orang kafir. Dan apabila mula peperangan itu, maka Allah Ta'ala turunkan para malaikat-malaikat yang telah disebut tadi, dan demikianlah Malaikat Jibril menjadi dia punya generalnya untuk mengaturkan bagaimana pasukan-pasukan malaikat ini. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, syaitan tersangat rasa sedih, kecil, hina, marah pada harinya Arafah dan pada hari peperangan Badar. Kenapa pada hari Arafah? Hari Arafah Allah ampunkan semua dosa-dosa orang-orang yang berwukuf di Arafah. Manakala pula pada hari peperangan Badar, syaitan melihat, iaitu Malaikat Jibril dan malaikat-malaikatnya ramai bersama-sama dengan pasukan orang Islam. Maka dengan itu syaitan merasa takut dan sangat marah. Rancangan dia untuk binasakan Nabi SAW dengan umat Islam tidak akan berjaya. Begitulah dia Abu Sufyan, yang di mana pada masa itu masih bersama pasukan orang kafir, dan akhirnya dia memeluk agama Islam pula nanti. Maka dia menceritakan dalam peperangan Badar, dia melihat orang-orang yang berjubah putih, berserban putih dan juga dengan berpedang, yang di mana tak pernah dikenali. Dan begitulah dia menceritakan begitu ramainya orang tersebut, dan tak lain tak bukan dia adalah para malaikat-malaikat Allah. Begitulah Allah SWT telah menyelamatkan umat Islam, di mana dalam peperangan Badar itu kemenangan kepada orang Islam. Seramai 14 orang Islam yang gugur syahid. 14 orang. Dan kemudian orang kafir seramai 70 orang yang mati terbunuh, dan 70 orang lagi ditawan sebagai tawanan perang. Masya Allah. Begitu besar sekali kekalahannya orang-orang kafir Quraisy. Padahal orang kafir itu hanya 1,000. Orang Islam hanya 313. Maka dengan itu Allah Ta'ala telah tunjukkan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa banyaknya golongan yang kecil mengalahkan golongan yang besar biiznillah, dengan izin Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala kehendaki, semuanya boleh berlaku. Macam itulah juga kita punya sekarang. Kita ditimpa dengan penyakit wabak COVID-19 ni. Allah Ta'ala kalau nak hapuskan dia, kun fayakun boleh. Tak ada apa masalah. Kerana dia maha berkuasa. Tapi kenapa belum lagi dihapuskan? Allah saja yang tahu apa hikmahnya.
Antara hikmahnya ialah kita Ramadan tahun ini dapat kita bersama keluarga dan dapat kita tumpukan kepada ibadat kita. Selalu pada bulan Ramadan, macam juga bulan-bulan lain, kita mau sibuk dengan urusan kerja kita, apa nak buat. Tapi tahun ini special. Kita tak perlu pergi kerja. Bahkan diikat, tak boleh keluar rumah. Stay home. Untuk apa? Untuk kita nak beribadat, baca Quran, solat tarawih. Yang mana masih lagi tak terikat dengan pekerjaan-pekerjaan yang penting, mereka duduk di rumah. Buat kerja pada rumah. Alhamdulillah. Boleh kita baca Quran. Boleh kita khatamkan Quran. Selalu bulan Ramadan tak sempat nak khatam. Kalau khatam pun mungkin sekali. Tahun ini kita cuba 2 kali. Yang mana tak sempat khatam, jadikan tahun ini khatam Quran. Yang mana pernah khatam, jadikan tahun ini 2 kali khatam. Jadi kita berlumba-lumba di dalam kita melakukan ibadat. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard wa iddat lil mu'minin lilladzina yu'minuna billahi wa rusulih. Berlumba-lumbalah kamu. Ini Allah Ta'ala suruh. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan pengampunan Allah dan mendapatkan syurga Allah Ta'ala yang telah disiapkan, yaitu syurga Allah yang luasnya seluas langit dengan bumi. Masya Allah, besar luasnya. Itu kalau satu syurga. Kalau sekira seseorang yang mukmin yang paling last sekali masuk syurga, Allah Ta'ala bagi dia syurga dalam satu riwayat kata 2 kali ganda lebih besar daripada dunia. 2 kali ganda lebih besar pada dunia. Bukan besar Singapura, besar pada dunia. Ada riwayat kata 10 kali ganda. Itu siapa yang dapat? Orang yang last masuk syurga. Last tu maknanya ialah orang beriman lah, tapi dosa pun ada, perkara-perkara besar, dosa besar pun banyak. Jadi dia kena basuh sikit dalam neraka, dah habis baru masuk syurga. Last masuk syurga, itulah Allah Ta'ala bagi kepada orang beriman 2 kali ganda atau 10 kali ganda daripada dunia ini. Jadi dunia ini tak ada apa, tuan-tuan. Kita nampak satu rumah flat pun kita habis ratus-ratus ribu. Kita kalau sekira kondo ada juta-juta. Ini kita syurga ni Allah Ta'ala bagi free, tapi dengan amal, dengan ibadat, dengan taat kepada Allah. Kita sibukkan dunia, kita dapat hanya sedikit. Tapi kalau kita, Masya Allah, tahun ini kita dapat sembahyang tarawih komplit, dapat tahajud pula, dapat baca Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala siapkan semua balasan tu dengan syurga-syurga yang tak terhingga lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi Allah SWT telah beri kemenangan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang ahli Badar. Jadi orang-orang ahli Badar ni Allah Ta'ala telah berikan satu kelebihan, iaitu sebagaimana sabda Nabi SAW, orang ahli Badar, iaitu yang mengikuti peperangan Badar selama 313 orang ni tidak akan masuk neraka. Masya Allah. Dalam hidup-hidup Nabi lagi, Nabi dah beritahu, ini 313 orang tidak akan masuk neraka. Maknanya sebenarnya ahli syurga. Dan demikian pula dalam hadis kursi, iaitu sepotong hadis yang Nabi menceritakan Allah Ta'ala berkata kepada ahli Badar, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Buat apa kamu nak buat, aku telah ampunkan dosa-dosa kamu. Masya Allah. Macam kita kata bagi kita blank check. Buatlah apa nak buat. Kamu masuk syurga dah. Sudah tentulah mereka tak akan nak buat dosa. Tapi apa yang mereka buat? Taat kepada Allah. Itulah kelebihan ahli Badar. Maka ahli Badar ini oleh kerana perjuangan mereka, kesabaran mereka, keikhlasan mereka, dan begitulah niat mereka membela agama Allah dan membela Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala telah tinggikan darjat mereka. Sebab itulah di sini para alim-alim ulama menyarankan supaya kalau kita ada apa-apa hajat, kita berdoa, kita bertawassul dengan ahli Badar. Bertawassul. Sebab tu tadi permulaan kita yang kuliah tadi, kita mulakan dengan membaca, iaitu membaca selawat Badar. Kita kalau nak dengarkan selawat Badar tu, boleh kita dengarkan. Ya, kita boleh buka dalam FB kita. Dalam FB TM Fauzi, saya telah masukkan dia punya teks dia, selawat Badar, dan juga dengan audio dia, iaitu kita boleh dengar bacaan selawat Badar. Dan kita boleh bacakan juga. Tuan-tuan pun boleh baca. Bila ada apa-apa hajat, baca selawat Badar. Dan juga baca nama-nama Ahlu Badar. Memang nama-nama Ahlu Badar pun kami telah masukkan dalam FB kita.
Jadi tuan-tuan pun boleh baca dia dan boleh berdoa. Berdoa, ya Allah, aku bertawassul, bermohon padamu dengan bertawassul kepada ahli Badar. Kemudian kita sebutkan nama-nama mereka. 313 nama. Antaranya nama Nabi kita Rasulullah SAW. Dan Khalifah Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu anhum. Dan banyak lagi. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini bertawassul dengan nama-nama ahli Badar adalah merupakan satu amalan yang mujarab yang sudah diamalkan dan sudah dikabulkan. Banyaklah kisah orang-orang yang bertawassul dengan nama-nama ahli Badar itu dikabulkan Allah Ta'ala. Di mana di negeri Morocco, jalan yang untuk perjalanan orang-orang yang musafir ni, ahli-ahli niaga atau orang yang melintas sebuah daerah ke satu daerah, mereka hanya ada dua jalan. Satu jalan penuh dengan penyamun. Satu jalan lagi penuh dengan binatang-binatang buas yang berbahaya. Jadi, jalan mana jalan pun akan tempuh dengan musibah. Jadi, orang-orang banyak yang terkandas. Nak berjalan daripada satu daerah ni susah. Melainkan kalau orang nak ahli niaga saja. Ahli niaga pun menjadi masalah juga. Tetapi satu perkara pelik telah berlaku. Satu orang ahli peniaga dengan dia punya harta perniagaan dia yang banyak, dengan seorang hamba dia, seorang saja hamba dia, telah pun melintasi jalan penyamun. Dan apabila setelah selesai dia pun melintasinya, sampailah ke tempat daerah yang dia tuju. Orang-orang yang di daerah yang dituju itu terkejut. Macam mana engkau boleh jalan tempat jalan yang banyak penyamun, tapi kau dalam keadaan aman dan selamat? Maka dia pun berkata, ya memang ada rahsia dia. Sebenarnya aku ni dulunya pun bapa penyamun. Dia ceritalah ni. Dia cerita diri dia. Aku dulu pun bapa penyamun. Dan pernah satu masa, satu kafilah perniagaan dengan satu ahli ketua peniaga, dengan 16 orang dia punya hamba-hamba dia, dengan perniagaan yang besar, melintasi tempat jalan aku. Aku pun tahan dia. Dan 10 orang dia aku bunuh. Maka kemudian aku pun bagi ancaman kepada ketua pedagang itu. Engkau serahkan harta engkau, kalau tidak nyawa engkau pun akan binasa. Maka berkatalah ketua pedagang itu, kenapa aku nak serah harta kepada engkau? Aku ada bala tentera yang banyak di belakang aku. Maka kata ketua penyamun ni, mana bala tentera kau? Tak nampak pun. Maka ketua pedagang ni pun mulalah membaca macam orang baca Quran lah. Dia baca dah lama sekali. Kemudian terdengar bunyi kuda-kuda, terdengar bunyi rio-rio, terdengar bunyi pedang-pedang. Kemudian penyamun punya orang 10 orang mati tiba-tiba. Kemudian penyamun dah ketakutan, dia pun dah rasa gerun. Dia pun pergi pada ketua pedagang itu, tolonglah aku, selamatkanlah aku, janganlah kau apa-apakan aku. Maka ketua pedagang kata, boleh, asal kau tinggalkan kerja kau ini. Dia pun kata, aku tobat, aku tak mau buat kerja ni lagi. Kemudian ketua penyamun ni tanya pada ketua pedagang tu, apa yang kau baca tu tadi? Maka berkatalah ketua pedagang tu, yang aku baca ialah nama-nama Ahlul Badar, 313 orang. Tidak sesiapa yang bermohon pada Allah dengan bertawassul dengan nama-nama Ahlul Badar ini, melainkan akan Allah selamatkan dia dan kabulkan hajat dia. Maka dari situlah aku ni, kata ketua penyamun, aku pun dapatkan nama-nama Ahlul Badar dan aku pun bertaubat, dan sekarang aku pun menjadi ahli meniaga. Dan aku pun tidak bimbang lagi, tak takut lagi. Walaupun jalan tu jalan penuh dengan penyamun pun, aku akan bertawassul dengan Ahlul Badar. Dan Alhamdulillah, tak satu apa pun berlaku pada diriku. Padahal hanya aku bawa satu orang hamba saja untuk bantu aku. Masya Allah. Itulah dia tuan-tuan, mujarab perkara ini. Sudah berlaku dah. Dan sebenarnya banyak lagi kisah. Ada lagi satu kisah, seorang kaya yang dermawan yang baik, dia pergi haji. Rumah dia tak ada orang. Maka satu penyamun yang dah reki, dia tengok ni rumah ni dah kosong dah. Tuan dia pergi haji. Dia pun datang panjat di atas rumah tu.
Bila dia panjat, dia nak masuk dalam rumah tu, terdengar bunyi ada suara orang kat dalam rumah tu. Dia pun terkejut. Ingatkan rumah dah kosong. Dia balik. Malam kedua dia datang lagi. Dia panjat lagi. Terdengar lagi bunyi orang dalam rumah tu. Bising, riuh. Kemudian dia pun balik. Kemudian hari malam ketiga dia datang lagi. Kemudian lagi sekali juga dia dengar lagi riuh orang dalam rumah tu. Dia pun balik. Dia pun rasa hampa nak menyamun rumah ni. Dia tunggu sampai tuan dia balik. Bila tuan ni balik haji, maka penyamun ni pun datang. Tuan, saya terus terang, saya ni penyamun, nak menyamun rumah tuan. Tapi setiap kali saya nak panjat, saya nak masuk rumah tuan, dengan ramai orang dalam rumah tu. Apa yang tuan dah buat ni? Apa yang ilmu tuan pakai ni? Maka dia berkata, aku telah tinggalkan di dalam rumah itu Ayatul Kursi. Dia buat dinding Ayatul Kursi dan nama-nama Ahlul Badar. Nama-nama Ahlul Badar telah dituliskan dan diletakkan di pintu rumah dia atau di dinding rumah dia. Maka aku bertawassul dan menyerah kepada Allah, bermohon dengan barakahnya Ayatul Kursi dan dengan nama-nama Ahlul Badar. Masya Allah. Itu saja sudah mencukupi untuk tidak menjadikan penyamun itu menyamun rumah tersebut. Dan menjadi takut, bahkan lari tak mau menyamun rumah tersebut. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita menghadapi COVID-19. Kita ada masalah pekerjaan, masalah perniagaan. Kita ambillah sikit masa baca. Kita boleh baca laptop kita 1 jam. Kita boleh baca FB kita 1 jam. Kita boleh berbuah 1 jam. Tapi kita baca nama-nama Ahlul Badar, mungkinlah kita panjang sikit nama dia. 313 nama. Selama mungkin 20 minit lah kalau laju. Kalau tak laju mungkin setengah jam. Tak apa. Jadi nama-nama tu telah pun kita masukkan dalam FB TM Fauzi Travel. Tuan-tuan boleh buka FB saya dan tuan-tuan boleh dapatkan nama tu. Kita ijazahkan pada tuan-tuan untuk amalkan ya nama-nama Asmaul Badar ini. Alhamdulillah, almarhum guru saya iaitu Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, dia telah mengijazahkan kepada saya semua ilmu-ilmu yang ada pada dia. Alhamdulillah. Antaranya doa-doa dan amalan-amalan yang apa saya sebutkan. Jadi saya pun ijazahkan pada para jemaah sekalian dan jemaah cuma kata qabil tu aku terima. Ya, ataupun dalam bahasa Melayu aku terima. Jadi kita bila doa tu kita mulakan dengan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kita doa, ya Allah, aku berdoa padamu dengan bertawassul dengan ahli Badar agar sekiranya dengan nama-nama mereka ini, sebutkan namanya. Setiap nama tu kita sebutkan radhiyallahu an. Nah, sebagai sampai 313. Allah, sabarlah sikit. Memang panjang tapi sabarlah sikit. Kemudian lepas tu kita berdoalah kepada Allah. Apa hajat-hajat kita dan apa hajat orang-orang yang minta kita doakan ya, untuk lepaskan kita daripada musibah, untuk lepaskan kita daripada bala bencana, lepaskan kita daripada perkara-perkara yang kita takuti, daripada syaitan-syaitan, daripada penyakit COVID-19 dan juga daripada apa-apa yang kita hajatkan. Kita mintalah kepada Allah SWT dengan berkatnya, iaitu asma ataupun nama-nama Ahlul Badar. Ya, dan kemudian kita pun Fatihah sekali dan kemudian Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, iaitu kita telah bekalkan semua nama-nama Asmaul Badar ini ada di dalam kita punya FB kita. Tuan-tuan boleh ikuti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, demikian juga selawat Badar. Selawat Badar ni pun bagus. Selawat ini pun bertawassul dengan ahli Badar ya. Jadi kalau sekiranya ada sesiapa yang membaca selawat Badar ini pun, mereka pun boleh juga bertawassul dengan Ahlul Badar. Cuma selawat ni pendeklah sikit, taklah sepanjang yang kita sebutkan nama-nama tu. Tapi kalau sebutkan nama-nama tu, itu yang terlebih afdal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama mendengarkan selawat Badar sekali lagi seperti yang telah kita dengarkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala ya
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والثف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa natawassalu bi ahli al-badar. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu dengan bertawassul kepada Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bermohon padamu ya Allah dengan bertawassul dengan ahli Badar. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang besar dan yang kecil. Ampunkanlah dosa kami yang zahir dan yang batin. Ampunkanlah dosa yang kami tahu, yang kami tidak tahu. Ampunkanlah dosa yang telah kami bertaubat kemudian kami ulangi kembali. Ampunkanlah dosa kami yang tidak dilihat oleh sesiapa melainkan Engkau ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang tak ada siapa boleh ampunkan melainkan Engkau ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Rahman. Ampunkanlah dosa kami ya Ghafur. Engkau Tuhan yang Maha Pengampun,
dan kau suka ampunkan hamba-Mu, ampunkanlah kami ya Allah. Kalau Engkau nak azab kami, apalah daya kami ya Allah. Kalau sekiranya Kau ampunkan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, lagi yang Maha Mulia, lagi Maha Agung. Demikian juga kami mohon padamu ya Allah, dengan berkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berkatnya ahli Badar, ampunkanlah kedua ibu bapa kami ya Allah. Sungguh ibu kami bersusah payah mengandung kami ya Allah. Sungguh ibu kami bergadai nyawa untuk melahirkan kami. Sungguh ibu kami bersusah payah menyusukan kami siang dan malam. Sungguh setitis air susu ibu kami tak dapat nak kami balas dengan dunia dan isinya. Demikian juga ayah kami ya Allah, yang bersusah payah untuk mencari rezeki siang dan malam, panas dan terik, untuk memberi kami makan dan pelajaran sehingga kami menjadi manusia yang sempurna. Ya Allah, setitis peluh dari ayah kami tak dapat nak kami balas dengan dunia dan isinya. Ampunkanlah kedua mereka ya Allah. Sayangilah mereka seperti mana mereka menyayangi kami waktu kecil ya Allah. Peliharalah mereka seperti mana mereka pelihara kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tinggikanlah darjat kedua ibu bapa kami ya Allah. Letakkanlah mereka dalam syurga Firdaus ya Allah. Ya Allah, ibu bapa kami antaranya telah kembali kepadamu. Rahmatkanlah mereka dalam kubur mereka ya Allah. Luaskanlah kubur mereka seluas mata memandang. Masukkanlah bawah syurga-Mu dalam kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka satu taman dari taman syurga. Janganlah Kau azab mereka dalam kubur mereka ya Allah. Mereka juga manusia yang dhaif, yang mengharapkan pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Dan kami tahu Engkaulah Tuhan yang sangat luas rahmat, dan Engkaulah Tuhan yang sangat pengampun dan suka mengampunkan. Ampunkanlah ibu bapa kami ya Allah. Antara ibu bapa kami yang masih hidup bersama kami, Kau panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit mereka, dan berikanlah mereka kekuatan untuk amal dan ibadat ya Allah. Murahkan rezeki mereka yang halal lagi diberkati. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah sekalian datuk nenek moyang kami ya Allah. Ampunkanlah sekalian mertua-mertua kami. Ampunkanlah sekalian pakcik-makcik kami. Ampunkanlah sekalian adik-beradik kami. Ampunkanlah sekalian ipar duai kami. Ampunkanlah sekalian anak cucu kami. Ampunkanlah sekalian murid-murid kami, dan sekalian para pegawai-pegawai kami, dan sekalian mereka yang mengikuti pengajian tazkirah Ramadan ini online. Maka ampunkanlah kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tahu Engkau membuka pintu pengampunan-Mu seluas-luasnya dalam bulan Ramadan ini. Maka janganlah Kau haramkan kami daripada mendapatkan pengampunan-Mu ya Allah. Kami tahu Engkau telah berjanji pada bulan Ramadan ini Engkau merdekakan beberapa ramai daripada hamba-Mu dari neraka. Masukkanlah semua kami dalam golongan yang Kau lepaskan dari neraka-Mu ya Allah. Demikian juga ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, pakcik-makcik kami, dan sekalian para pegawai kami, murid-murid kami, dan sekalian muslim-muslimat. Masukkanlah kami semua dalam golongan yang Kau lepaskan dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sedang menghadapi ibadah puasa Ramadan ini dah sampai pada pertengahan akhirnya Allah. Ya Allah, begitu cepatnya Ramadan meninggalkan kami. Kami mohon padamu ya Allah, berikanlah kami kesehatan, kekuatan untuk kami terus menambah-nambahkan ibadat dan taat kami padamu ya Allah. Izinkanlah kami dapat puasa sampai ke akhirnya, dan izinkanlah kami dapat bersolat tarawih dan berqiyamul lail waktu malam, dan mengkhatamkan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami dapat bertemu Ramadan demi Ramadan dalam keadaan amal dan ibadat dan taat kepadamu ya Rahman. Ya Allah, Kau telah menjanjikan 10 malam terakhir akan Kau kurniakan Lailatul Qadar pada hamba-hamba yang Kau ridai. Kami tahu kami banyak dosa ya Allah. Kami tahu bukanlah orangnya kami untuk mendapatkan keurnian tersebut, tapi kami menadah tangan di hadapan-Mu ya Allah, memohonkan rahmat dan belas kasihan-Mu. Kurniakanlah kami akan bertemu dengan malam tu Qadar dalam keadaan kami beribadat padamu, dalam keadaan kami salat padamu, dalam keadaan kami berzikir padamu, dalam keadaan kami membuat amal yang Kau ridai ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah semua kaum muslimin ya Allah. Kami tahu musibah yang terkena pada kami pada saat ini dengan COVID-19 adalah kerana dosa-dosa kami yang banyak. Ya Allah, Kau angkatkanlah penyakit ini ya Allah. Kami bermohon padamu agar Kau ampunkanlah semua dosa kami. Kami bertaubat padamu daripada sekian dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah.
Kalau Engkau tidak terima taubat kami, siapa lagi yang akan terima taubat kami, ya Allah? Kami tak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan alam semesta ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, umur kami akan sampai pada akhirnya. Tak ada siapa dari kami yang kekal di dunia. Ibu ayah kami antaranya telah kembali padamu. Begitulah datuk nenek kami semua. Dan kami juga akan menyusulinya. Ya Allah, kalau sudah sampai ajal kami, izinkanlah kami mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matikanlah kami dalam keadaan kami sujud padamu pada pagi Jumaat daripada bulan Ramadan, dalam keadaan Kau mengampuni kami dan meridai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila Kau mencabut roh kami daripada jasad kami, ambillah roh kami dengan penuh kelembutan-Mu, ya Allah. Seperti rambut yang dicabut dari tepung, janganlah Engkau merentak roh kami seperti kain buruk yang ditarik daripada dahan yang berduri, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau siksa kami di ambang sakratul maut. Tetapkanlah iman kami di ambang sakratul maut, ya Allah. Jangan sampai tergelincir iman kami, ya Allah. Kami bimbang, jangan sampai kami ditipu daya oleh syaitan di saat kami menghadapi sakratul maut. Tolonglah kami, ya Allah. Izinkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut roh kami, ya Allah, di saat berpisah roh kami dengan jasad kami. Ya Allah, ramaikanlah orang-orang mensolatkan jenazah kami daripada orang yang beriman dan bertakwa. Dan apabila mayat kami dimasukkan dalam lubang kubur, izinkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut roh mayat kami, ya Allah. Luaskanlah kubur kami seluas mata memandang. Masukkanlah bawah syurga-Mu dalam kubur kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila Engkau bangkitkan kami di yaumul mahsyar, izinkanlah kami dibangkitkan bersama para nabi dan siddiqin, syuhada dan salihin. Dan izinkanlah kami, keluarga kami, ibu ayah kami, datuk nenek kami, anak cucu kami, keluarga kami semua, dan sekalian murid-murid kami dan semua mereka yang bersama-sama kami dalam tazkirah Ramadan ini, dibangkitkan bersama-sama dengan para nabi dan siddiqin, di bawah bayangan arasy-Mu, di bawah payung panji Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat minuman air telaga Kausar dari tangan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat menatap wajah Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, kami rindu Nabi kami, ya Allah. Kami sayang Nabi kami, ya Allah. Nabi kami telah banyak berkorban untuk menyampaikan agama kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami tak dapat nak membalas jasa Nabi kami, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, tinggikan derajat Nabi kami Rasulullah SAW, dan izinkanlah kami mendapat barakah dan syafaatnya, dan dapat menatap wajah Nabi yang mulia dalam hidup ini sebelum mati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di waktu timbangan amalan, ya Allah. Beratkanlah pahala kami dan ringankanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Walaupun kami tahu kami banyak dosa, tapi kami mohon dengan rahmat-Mu, ya Allah. Janganlah Kau buka-buka amalan kami satu persatu, ya Allah. Kerana kami tahu buku kami penuh dengan dosa, ya Allah. Pandanglah kepada kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Pandanglah pada kami dengan belas kasihan-Mu, ya Rahman. Kasihanilah kami hamba-Mu yang dhaif ini, ya Allah. Kami tak ada daya upaya, melainkan hanya mengharapkan rahmat-Mu, ya Allah. Demikian juga Kau selamatkanlah kaki kami ketika menyeberang jembatan Siratul Mustaqim. Jembatannya lebih halus pada rambutnya, lebih tajam dari pedang. Jembatannya 1500 tahun perjalanan. Kami takkan mampu melalui dengan selamat. Kami tahu, ya Allah, amalan kami tak dapat selamatkan kami, kerana amalan kami banyak cacat celanya, banyak kekurangannya, bahkan banyak riak, ujub dan sum'ah. Tapi kami mohon padamu, pada bulan Ramadan yang mulia, pada hari tanggal 17 Ramadan, hari peperangan Badar, kami mohon padamu, ya Allah, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW, dengan berkatnya Ahlul Badar, ya Allah, selamatkanlah semua kami dari neraka-Mu, ya Allah. Ampun dan selamatkanlah kami dari neraka-Mu, ya Rahman. Haramkanlah tubuh badan kami, keluarga kami, ibu bapa kami, guru-guru kami, dan sekalian kaum muslimin daripada neraka-Mu, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami dapat barakah, dapat syafaat Nabi SAW bersama baginda dalam syurganya, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkatnya Nabi kami dan juga ahli Badar, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Sembuhkanlah penyakit anak isteri kami, keluarga kami, sahabat anda kami, murid-murid kami, dan mereka yang bermohon doa dari kami, ya Allah. Sembuhkanlah semua penyakit-penyakit mereka, ya Allah. Penyakit yang zahir dan penyakit yang batin, ya Allah.
Berikanlah kami kesabaran menghadapi ujian-Mu, Ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada kami, keluarga kami, masyarakat kami, negara kami, dan semua negara-negara yang lain, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah dan hapuskanlah penyakit COVID-19, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan yang ada dalam COVID-19 ini. Dan kami mohon lindung denganmu daripada kejahatan yang ada dalam COVID-19, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkan rezeki kami, murahkan rezeki sekalian mereka yang mengikuti program ini, Ya Allah, dan sekalian murid-murid kami, dan sekalian para mereka pegawai kami, dan sekalian kaum muslimin, Ya Allah. Kurniakan kami rezeki yang halal lagi diberkati, rezeki yang mendapatkan kami untuk ibadat padamu, bukan rezeki yang membuat kami derhaka padamu, Ya Allah. Ya Allah, rubahkanlah hati kami, buangkanlah hati kami yang riak, ujub dan sum'ah, buangkanlah hati kami yang penuh dengan nafsul amarah, isikanlah hati kami dengan nafsu mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. Isikanlah hati kami ini sifat ikhlas, sifat rida, syukur dan sabar, sifat tawaduk, sifat cinta padamu, cinta pada Rasulmu, cinta kepada kekasih-kekasihmu, dan cinta pada amal-amal yang mendekatkan kami cinta padamu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau khusyukkanlah kami dalam solat kami, Ya Allah. Kurniakanlah kami kemanisan dalam membaca Al-Quran dan berzikir padamu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu untuk mendapatkan solat yang khusyuk, Ya Allah. Kami tahu salat kami banyak lalai, Ya Allah. Maafkanlah kami, Ya Allah. Ampunkanlah kami dalam kekurangan kami dalam melakukan ibadat padamu. Allahumma ya Allah, semua kami mempunyai hajat, Ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami, semua mereka yang bersama-sama kami, Ya Allah. Hajat dunia dan hajat akhirat. Antara kami yang lemah, Kau kuatkanlah. Antara kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Antara kami yang berhutang, Kau tunaikanlah. Antara kami yang mempunyai berbagai hajat dunia dan akhirat, Kau kabulkanlah. Dengan berkatnya Rasulullah SAW, dengan berkatnya Ahli Badar, kekasih-kekasihmu yang Kau telah janjikan syurga untuk mereka. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami, Rasul, dengan berkat Nabi SAW dan Ahli Badar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna minkum, taqabbal ya karim. Ya hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan diterima Allah sekalian doa-doa kita. Dan mereka yang ingin bertawassul dengan Ahlul Badar seperti yang saya sebutkan tadi, tak semestinya hari ini, memang hari kebetulan hari perang Badar. Tetapi bila-bila masa, bila kita ada hajat, yang lebih bagus kita selepas main sunnah hajat, kita pun baca Yasin, dan kita berselawat kepada Nabi SAW, dan kemudian bertawassul dengan Ahlul Badar yang telah pun kita sebutkan. Nama-namanya itu bagus kalau dibaca, tapi kalau tak sempat nak baca, sebut seperti mana yang saya sebutkan tadi dengan berkatnya Ahlul Badar. Dan selawat Badar tu boleh kita amalkan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari 17, malam ni malam 18, malam 18, 19, 20, 3 malam lagi. Lepas tu kita akan masuk malam 21. Malam 21 sudah kira 10 malam terakhir, yang di mana salah satu malam 10 malam terakhir malam Lailatul Qadar. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab membicarakan tentang malam Lailatul Qadar dalam tempoh yang terdekat, insyaAllah, sebelum masuknya malam 21. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teruskan dengan kita mengikuti tazkirah Ramadan ini. Sampaikanlah kepada kawan-kawan kita, grup kita, supaya mereka juga dapat manfaatnya. Jangan sampai mereka terlepas daripada kebaikan Ramadan tahun 1441 Hijrah ini. Dan saya dengan itu memohon diri maaf banyak-banyak kalau dalam penyampaian saya ada silap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua daripada Allah, dan salah silap daripada kelemahan saya dan kebodohan saya dan kebebalan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.